wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani al-adwamani al-mutalazimani ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Dengar belakang sana? Belakang? قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل تما. Fokus dekat matan. Wal'atfu, dan bermula ataf, iaitu ma'tuf. Ataf dengan mana ma'tuf majas mursal min itlaqil masdar ala ismil maf'ul. Samalah biasanya jadi apa? Ataf ay ma'tuf. Dan bermula ataf itu illam tatakarrar la, jika tidak berulang oleh la, uhkuma lahu, uhkum lahu, hendaklah menghukum oleh engkau, lahu lil atfi itu, bima, mahkumun lah dengan mahkumun bih, apa hukum yang diberikan kepada dia. Jadi sekarang ni huruf ataf kan dalam perbahasan la. So la kita dah belajar, isim la tu ada disifatkan seperti la rajula zarifan zarifun. Jadi dalam perbahasan dia jikalau ada ataf, okey, ada ataf, wal atfu illam tatakarrar, jikalau tidak berulang oleh la tu, uhkuma lahu bima, hendak menghukumlah oleh engkau lahu lil atfi itu, bima dengan barang. Dengan barang di situ masduk ma tu kena kepada hukum. Dengan hukum, okey, yang intama tu silah bagi ma. Okey. Yang terbangsa ia ma tu lin na'ti, bagi na'at, na'at yang dzil fasli, yang mempunyai fasal. Kita dah belajar sebelum ni. Okey, reverse balik matan sebelum dia tu. Wa mufradan na'atan limabniyin yali faftah awin siban awir fa'ta'dili wa ghayra ma yali. Betul? Jikalau tidak, okey, selain daripada barang yang mengiringi iaitu na'at yang tidak mubasyarah dengan isim la. Dia ada yang mubasyarah seperti kita kata la rajula zarifa, itu mubasyarah. Yang tidak mubasyarah bila ada na'at mubasyarah, maka itu boleh baca tiga wajah. Okey. Tetapi bila tidak mubasyarah, ada fasil di antara isim la dengan dia punya na'at, seperti misal la rajula fiha zarifan, ada fiha situ tu. Jadi maka itu tidak boleh dibina, hanya sebenarnya boleh dua sahaja, nasab dengan rafa'. Okey. Begitu jugalah bila ada ataf. Okey. Bila ada ataf bagi isim la, bermaksud isim la tu jadi ma'tufun alaih. Maka hukum-hukum yang ada yang sabit bagi na'at yang tidak mubasyarah itu tu diberikan juga kepada ataf. Sama ada la tu sama ada perceraian ataupun tidak. Okey. Hukum yang sebelum ni, sebab tu kena ingat balik. Konsep dia mudah. Isim la tu sekarang ni, dulu kita dah belajar sebelum ni, isim la tu ada sifat. So hukum dia dua. Yang basic dia, jikalau mubasyarah yali selepas isim tu terus kepada sifat dia tu, maka dia boleh tiga wajah. Kalau ada fasil di antara isim la dan sifat dia, okey, maka dua wajah sahaja. Dua wajah ni lah hukum dia tu, yang sabit bagi na'at yang ada fasil diberikan juga kepada ataf jikalau tidak berulang la. Sebab tu lahu biman tamalin na'ti dzil fasli, apa-apa hukum yang terbangsa kepada na'at yang mempunyai fasil itu diberikan juga kepada ataf jikalau tidak berulang oleh la. Okey.
Misal dia mana misal dia? Misal dia la rajula wa imra'atun. La rajula wa imra'atun dengan wa imra'atan. Wa imra'atan. Hukum dia tu. So dua ni. Tetapi bila ada riwayat daripada contoh hikayat daripada Akhfash misalnya, dia baca juga bina, dia baca juga la rajula wa imra'ata, maka itu di atas takdir la tu berulang. Di atas la tu berulang. Okey. So tidak ada khilaf. Okey, tidak ada khilaf. Faham tak ni? Ngaji biar faham. Okey, bukan nak tabarruk dengan dengar suki-suki isi masa, bukan. Okey. Tu dah berapa usia dah sekarang ni? Sedar ke tak sedar? Antum jangan merasa muda menuntut ilmu. Sebab apa? Bila merasa muda menuntut ilmu, antum akan apa? Akan lambat. Tak apalah, nanti lu tengok Syekh tu. Syekh tu umur berapa? Nak jadi macam dia lah nanti. Tapi lek lu tu sudah tak sedar 2-3 tahun tak boleh baca kitab lagi. Nampak tak? Sebab dia merasa muda. Sebab tu kena merasa tua. Alamak lah, budak duduk Mesir ni kenapa tak boleh lagi ni? Nak balik lagi jadi ustaz lah, confirm jadi ustazah lah. Nampak tak? So jangan pernah merasa muda, supaya jangan tertipu dengan kemudaan tu. Okey? Supaya muda tu terisi betul-betul. So tu je. Wal 'athfu illam tatakarrar la uhkuma lahu bima lin na'ti dzil faslin tama. Okey. Demikian juga masalah dia. Okey. Apabila ma'tuf dia ni, sekarang dalam masalah ma'tuf ni, tadi kan misal imra'atan, ma'tuf dia tu mufrad. Sama juga hukum dia jikalau ma'tuf dia tu ma'tuf di atas isim la tu ghairul mufrad. Ghairul mufrad ni maksudnya apa? Mudhaf ataupun syibih mudhaf. Maka hukum dia sama saja, tidak boleh dibina, hanya saja boleh dua. So antum buat khulasah, bleh-bleh. Tak bleh-bleh ni slow-slow buat ni sambil-sambil tu buat khulasah. Hukum untuk ma'tuf. Okey, ma'tuf sekarang ni ada dua keadaan dia. Okey. Sama ada mufrad ataupun ghairul mufrad. Okey. Kemudian yang mufrad pula bila tidak berulang oleh la, maka hukum dia sama macam na'at yang ada fasil. Tidak boleh bina, tapi hanya saja boleh rafa' dan nasab. Okey, begitu juga dengan apa? Ma'tuf yang ghairul mufrad. Okey. Dia boleh dua sahaja. Dia lebih umum. Sama ada la tu berulang ataupun tidak. Dia berbeza dengan tadi tu. Nampak? Okey. Bagi nampak ni. Okey, nak tanya seorang ikhwah, seorang akhwat bagi khulasah. Okey, siapa boleh? Fikri cuba. Bagi khulasah tadi ni. Kalau dia nak kalau dia ataf. Kalau dibaca dengan rajula atau hanya boleh baca dengan nasab dan juga nasab juga. Kalau dia punya ataf adalah tapi hanya boleh baca apa masalah. Kalau sebab dia ikut hukum na'at yang fasil. Misalnya kalau la rajulun kan rajulun. Ataf tu rajulun lah. Ataf dia hanya boleh rafa'. Macam mana? La rajulun la rajulun wa imra'atun. La rajulun wa imra'atun. Naam. Ataf dia boleh rafa' lah ni. Ataf dia boleh rafa' tu berat sama hukum dia dengan sebelum ni yang jaral 9 tu. Sama sahaja. Sebab tatakarrar la. Jika tidak berulang la pun sama juga hukum dia. Okey. Tu khulasah daripada Fikri. Okey, seorang akhwat, cuba bagi khulasah. Biarlah sebunyi pun tak apalah. Cepat. Apa tu? Okey. Tetapi semua ni itu jikalau ma'tuf dia ni nakirah. Kalau ma'tuf dia ma'rifah, okey, dia hanya boleh rafa' sahaja. Okey, dari itu wa imra'atan, okey. Jikalau wa Fatimah misalnya, okey, ataupun wa Zaidun ke misalnya,
maka tak bolehlah wajah lain melainkan rafa' sahaja. Okey, melainkan rafa' sahaja. Sebab apa? Kaedah yang tadi tu, kaedah dia. Sebab apa? Sebab apa tak boleh baca dengan nasab? Sebab apa? Luput syarat beramal. Syarat la beramal, syarat dia apa? Isim dengan khabar dia kena nakirah. Syarat yang pertama, sebab tu syarat tu jangan main-main. Okey. Aku baca sama-sama 3 kali. Wal atfu. 1 2 3. wal atfu illam tatakarrar lahuma lahu bima lina'ti fil fasli tama. Wal atfu illam tatakarrar lahuma lahu bima lina'ti fil fasli tama. Wal atfu illam tatakarrar lahuma lahu bima lina'ti fil fasli tama. Aywa. Okay, sampai hafal kau boleh. Wa a'tila ma' hamzati istifhami ma tastahiqu duna istifhami. A'ti. Apa dia? A'ta, yu'ti, i'ta. Ingat kalau apa i'ta'an wa 'ata'a. Beza dua tu. I'ta masdar. 'ata isim masdar. Isim masdar ni ingat beza dengan masdar. Beza dengan masdar. Seperti kallama yukallimu takliman wa kalama. Untuk binaan dia tu, untuk masdar semua maklum dah. Kita tasrif. Kita tak boleh tasrif lagi, memang nak kena. Okey, cumanya untuk isim masdar dia tu bilangan huruf dia tu lebih sedikit daripada fi'il madhi. Okey. Ghalid takallama kalam. Okey. Apa perbezaan dari segi makna? Itu dari segi lafaz dia tu. Dari segi lafaz. Mana dari segi lafaz binaan untuk isim masdar itu huruf dia biasanya lebih sedikit ataupun sama dengan fi'il madhi. A'ta yu'ti i'ta'an wa 'ata'a. I'ta kita dah belajar masdar tu amrun i'tibari. Masdar tu amrun i'tibari, benda yang bangsa kira-kira sahaja. Tetapi kalau isim masdar dia lebih umum. Dia sama ada amrun i'tibari ataupun amrun wujudi. Benda yang ada. Jadi kalau kita kata apa? I'ta perbuatan memberi itu mana? Nampak tak? Itu amrun i'tibari sahaja. Okey, amrun i'tibari sahaja. Tetapi kalau ata boleh digunakan untuk mana i'ta, boleh digunakan untuk mana apa? Tukar menggunakan ata dengan makna i'ta itu berlaku majaz lah. Maksud ata ni iaitu biasanya kena kepada pemberian tu sendiri. Kitab contohnya. Okey, seseorang bagi kitab kepada orang lain. Jadi perbuatan memberi dia tu i'ta tu amrun i'tibari. Tapi ata itu tu ialah amrun wujudi. Itu beza dia. Sebab tu ni dalam perbahasan nanti bahasan sifat kalam. Perbahasan sifat kalam. Bahasan sifat kalam ni dia agak berat sikit. Okey. So dia main durah dan sebagainya. So kalam tu bagi pada 4 ke 2 ke apa semua tu ya berlaku khilaf kalau antum tak follow benda ni. Ialah sebab apa masing-masing nak menyesatkan. Dia masalah kita ni. Okey. Dia masalah apa? Benda yang tak diisu pun sebenarnya, tapi bila dibawa oleh seorang yang semangat sampai nak umumkan satu dunia bahawa pembahagian sifat kalam ini bagi 4 ni ialah sesat dan sebagainya semua tu misalnya. Itu. Dan yang tak amanahnya lagi ni wala'iyadzubillah. Tengok ni. Ni sifat ahli ilmu. Antum ketika tak setuju jangan sampai menipu. Antum ambil kenyataan orang yang menghuraikan sifat kalam kepada 4. Antum ambil video tu, antum terjemah ikut antum. Ana tengok video tu, ya Rob, betul-betul tak amanah betul. Akhirnya apa? Dia hantar dekat ulama dunia semua tu. Hantar dekat Darul Ifta Mesir.
hantar dekat Syekh Nizar Hamadi kat Tunisia, ulama-ulama kalam semua tu hantar berdasarkan apa? Kenyataan dia, kefahaman dia tu. Akhirnya dihukum sesat. So dia ambil kalam ulama yang kata sesat semua tu. Tengok ni, pembahagian yang kamu belajar ni ialah pengen sesat. Apa tak? Perantaranya mana? Sebab tu kalam ulama, sebab tu antum kena kait. Jawapan saya berdasarkan soalan yang ditanya, bukan kepada wakil. Yang tu biasa ni. Apa kita ni wakil ni? Biasa bapa selalu kait macam tu. Sebab apa? Kadang-kadang orang kampung ni ada satu masalah. Dia cerita kat bapa, tanya soalan, nak gambarkan wakil tadi tu tapi tak tepat, tak pandai tanya soalan. Sebab tu nak soal ni kena ada fit dia tu. Sebab tu Imam Malik apa setengah tu halau orang yang bertanya supaya belajar cara bertanya. Okey, kalau kita dalam apa Adabul Mufti wal Mustafti tu ada cara nak bertanya dan sebagainya. So kadang-kadang apabila kita kena tanya menggambarkan wakil, dia tersilap. Akhirnya maksudnya sampai kepada baba tu, maksud yang lain, baba jawab jawapan berdasarkan soalan dia. Kemudian dia sampaikan jawapan baba tu dibagi tahu ke orang. Sedangkan berbeza di antara soalan dan wakil. Sebab tu kait jawapan ni berdasarkan soalan yang dia tanya. Gitu. Okey. Tadi semua hukum tadi tu, semua hukum tadi tu iaitu boleh dua wajah tu jikalau ma'tuf itu ialah nakirah. Sama ada dia tu mufrad ataupun ghairu mufrad. Jikalau ma'rifah boleh satu sahaja. Okey. Sebab la tadi tu tidak boleh beramal. Sebab syarat beramal tu syarat dia tu tak lepas syarat dah. Okey. Tak lepas syarat. Okey, wa a'tila ma' hamzati istifhami ma tastahiqu duna al-istifham. Dan hendak berilah oleh engkau la akan la tu maf'ulun bih yang pertama, ma' hamzati istifham beserta dengan hamzah istifham. La ni berada bersama dengan hamzah istifham. Berikan apa? Mana maf'ulun bih yang kedua dia? Ma akan barang. Okey, barang kat situ apa barang dia? Masduk ma tu hukum ataupun amalan. Okey, ma tastahiqu akan barang yang tastahiqu yang berhak ialah. Mana a'id bagilah? Mana a'id bagilah? Biasalah ma tu isim mausul, nak kepada silah dan a'id mesti ada. Mahdhuf. Takdirnya mana? Tastahiquhu, ma tastahiquhu min hukmin aw min amal. Ke depannya macam tu. Ma tastahiquhu duna istifham. Hukum yang berhak ialah tu akan ma tu. Okey, duna istifham tanpa ada istifham. Okey, la tu bila tak ada hamzah istifham dia berhak apa? Bila ada hamzah istifham pun diberi juga hak yang sama. Okey. Misal, okey. Ala rajula qa'imun. Itu macam biasalah. La rajula qa'imun. Dia tambah hamzah dia. Ala rajula qa'imun. Okey. Di sini ada tafsil. Jikalau dimaksudkan dengan istifham tu apa? Okey. Ada istifham yang mana taubih. Taubih tu apa? Bahasa kita ni apa taubih? Bukan hina, dia bukan tak sampai hina lagi taubih ni. Dia asal macam menghuduhkan perkara macam tak anggap benda tu tak baik lah. Tapi taklah sampai hina sebab bahasa kita ni hina macam hina betul. Ni, untuk misal nanti ni. Okey, tengok catat misal ni. Ala ruju'a wa qad shibta okey. Ala ruju'a tidak kembalikah sedangkan kamu itu shibta telah beruban. Okey. Kalau kita nak tukar apa? Ni kalau bahasa apa sebahagian yang apa yang soreh. Ala ruju'a wa qad syabi'ta. Dah kenyang tak balik ke? Macam tu. Macam halau contoh apa? Ada kan setengah tu sahabat-sahabat bila gurau, tapi itulah pendirian dia. Dah makan semua tu sama-sama kedai jamu. Budak ni
Dari balik ni nampak tak? Tu adab tu. Kalau pergi tetamu, makan tu kira last tu. Okey, sebahagian adat dia tu. Jadi lepas makan tu kena pergilah. Kena pergi. Sebab apa? Meraihkan masa. Meraihkan masa tuan rumah. Kadang-kadang ni sebab ni adab dengan Rasulullah pun semua para sahabat tu, okey, tak boleh lepas makan tu, tak boleh nak kecek apa semua, tak boleh nak buah gitulah. Sama juga macam ni kalau kita misal yang apa? Misal perangai tak elok tu, kenyang dah tak balik ke? Tak. Sebab tu kadang-kadang apa? Dah borak-borak lama, lepas tu minta dulu, nak ke? Nak balik? Mana balik? Cepat sikit. Nampak tak? Bukan apa? Tengok masa, okey. Ni belajar juga adab ketika menziarahi ustaz, tuan guru semua tu. Beda ujung-ujung waktu tu tengok macam contoh dah azan ke dan sebagainya. Sebab kita tak tahu waktu tuan guru macam mana. Dan tuan guru misalnya syekh-syekh apa semua tu, misalnya tuan guru lah, tok guru kita ni dia tak soreh. Kalau Syekh Arab ni dia pergi macam tu je lah. Kalau tuan guru kita ni ada hal tapi dia tak nak soreh, tak macam segan ke apa semua tu adab dia, tapi kan nak nampak gaduh tu. Nak macam tak ada apa ni. Kita yang kena faham lah. Kita yang kena faham. Okay, memang kita nak lama dengan tuan guru nak ambil istifadah. Sebab tu ni adab ketika ziarah ulama semua tu. Okay, adab ketika ziarah ulama bukan diam. Tengok orang diam duduk tepi tu. Lepas tu nanti apa? Ambil gambar. Rasa banyaknya fawaid daripada tuan guru. Mana fawaid je pun sebut. Dia diam je. Sebab tu nak bagi tahu antum, kita ni khasnya di Nusantara ni, pemahaman tentang adab kita ni tersilap. Menganggap bila banyak tanya kepada guru ataupun tanya kepada guru tu macam soal adab dan sebagainya. Tak. Ulama cara macam ni. Ulama bila datang ke tempat, memang dia akan ready untuk ditanya. So dia datang bukan senang-senang, tenang-tenang. Tuan guru dulu belajar macam mana dan sebagainya. Bukan tu. Tapi itu jadi kebiasaan kita. Itu jadi kebiasaan kita. Kita biasakan macam tu. Nanti antum ni generasi ke depan ni, jadi alim ulama insya-Allah taala, jangan biasakan macam tu. Asal tuan guru minta kalam sikit ke untuk bagi tausiah dan sebagainya misalnya semua tu. Antum pun cerita pasal peribadi. Dulu waktu kecil dulu macam tu, waktu ngaji dekat situ macam tu, waktu ngaji kat Azhar dulu macam tu. Apa yang boleh buat? Ingat ayah nak bagi tahu, sirah zatiyah tidak memberi faedah besar. Dulu pada tahun 19 ni saya sampai ke Mesir. Lepas tu saya belajar talaki dengan tu. Lepas tu saya ni, lepas tu guru saya sekian-sekian sebut nama guru saya. Guru saya ni Allama alim fiqh, betul guru saya usuli betul sebagainya. Belajar boleh apa? Hebat ni tuan guru, hebat. Apa yang dia boleh ambil? Sebab ingat ni minal maskuti an, kata Syekh Abu Musa hafizahullah taala, kita kalau jumpa ulama ni bukan tanya sirah zatiyah sangat. Itu dah biasa sangat. Tanya sebab tu nak ziarah ulama tu, ingat ulama dia qaid tu mana betul-betul alim. Bukan semata-mata belajar dulu kat Azhar, betul belajar kat Mekah, belajar kat Dioban. Tak lazim benda tu orang alim. Cuma kita ni sikit je dah. Bila tua antum ni tak ni pakai serban, ngajar-ngajar kitab sikit, bila tua tu guru terus lah. Ulama tu dah cop Tapi apa? Kita ketepikanlah benda tu. Itu untuk orang awam. Tapi antum ketika mana macam tu, antum tanya bagaimana contoh, tuan guru dulu baca macam mana? Kitab apa dia baca? Tapi setengah orang soalan macam tu nak baca kurang hajar sikit. Bukan. Itulah sebenarnya istifadah. Dulu tuan guru di Mekah dulu dengan Syekh ni baca kitab apa? Sempat mana, lepas tu waktu baca tu macam mana, tuan guru susun masa macam mana, takwin proses dia tu boleh jadi tuan guru yang sebenarnya jadi ulama je. Itulah yang sepatutnya ditanya. Nampak tak? Bukan dia belajar dulu kat mana, kos kat Mekah dulu tambang bas dulu kat Mesir zaman 80-an berapa genil, dapat apa? Nampak tak? Itu cara dia belajar tu. Okey, misal taubih macam tadi tu, ala ruju'a wa qad syibta. Kalau kita kata apa? Yang tukar waqad syabi'ta. Tapi adab Imam Ghazali rahimahullah taala kata apa, kalau tetamu ni hampir-hampir kepada wajib untuk kita hidangkan makanan ataupun minuman. Tak perlu tanya. Ni kita ni Melayu paling tinggi adab dia. Dah makan belum? Tak payah.
Yang tu ada yang apa? Yang tu anak pernah kena marah dengan mak anak dulu. Waktu dia kecil dulu. Kalau kau sekolah datang raya, datang tengah-tengah raya-raya ujung-ujung tu, mau masuk, nak makan tak? Tanya macam tu, kena marah lah. Jangan tanya macam tu, bagi je. Nampak tak? Kalau dia orang nak makan, makan sikit. Kalau ataupun tak makan, tak ada masalah. Yang penting adab tu. Segan lah diorang, mesti diorang takkan belum makan lagi. Macam nampak tak? Biasanya tak apa. Berada nak tu. Okay. Jaga semua kamu tu. Okey, wa a'tila ma hamzati istifhami ma tastahiqu ay ma tastahiquhu dun al-istifhami. Okey. Kecuali ada khilaf bila ala tu dengan ala tu jikalau tamanni. Tadi ala hamzah istifham la fil jinsi. Ada mana taubih, mana nafi dan sebagainya. Tapi khilaf apabila diqasad dengan ala tu tamanni. Dah hamzah masuk la tu dia jadi ala. Tu khilaf. Khilaf di antara Sibawai dengan apa? Mazini. Khilaf di antara Mazini bukan Muzani. Mazini dan Sibawai. Kira ala kulli hal, yang ni khilaf yang ringan lah. Khilaf yang ringan. Cuma ambil setengah daripada apa syahid mereka yang menggunakan ala untuk mana tamanni pun beramal juga. Tulis misalnya ni perkataan mereka orang Arab ni kata ala ma'an barida. Ala ma'an barida. Sekarang ni perbahasan tentang ala. Ala sama ada tamanni atau tidak. Ni setengah digunakan ala ni digunakan untuk tamanni. Dia boleh beramal ataupun tidak. Di sini contoh yang diamalkan la ma'a, ala ma'a. So still lagi maksudnya apa? Ala tu dengan mana istifham diqasadkan dengan tamanni still boleh diperamalkan. Ada setengah hal lain kata tak boleh diamalkan. Jadi kita tengok syahid kat sini ni ala ma'a ma'an barida. Itu misalnya. Itu sebenarnya nak bagi misal ma'a je. Tapi perkataan orang Arab ni dia masuk ala ma'a ma'an barida. Apa maksud dia? Kalau lah ada air sejuk dia tu. Maka penggunaan ala tapi digunakan untuk tamanni. So ala bila guna tamanni tu boleh tak diperamalkan seperti la tu? Seperti hamzah istifham dan la tu la linafil jinsi. Ada yang memperamalkan seperti di sini ala ma'a ma'an barida. Maksudnya kalau kita apa? Sedapnya kalau ada air sejuk. Nampak tak? Air sejuk. Tapi jangan selalu air sejuk ni. Imam Rabi' bin Sulaiman tak boleh nak minum air sejuk depan Imam Syafi'i. Air sejuk ni air yang zaman mahal lah. Mana warak dia tu. Dan anak pernah berada di satu zaman di tempat anak dulu meminum air sejuk untuk orang alim ni ustaz-ustaz apa macam air. Betul, dia minum air biasa je. Anak-anak pernah berada di zaman tu. Tengok tak apa tak jamu air sejuk. Tak boleh dia ustaz. Sekarang yang kata air sejuk, Pepsi, Coca-Cola bantai semua. Tahu tak? Dalil apa? Tengok syarat minumlah. Tahu tak? Cuma nak bagi tahu sebab apa? Kita nak belajar nak gunakan waktu muda ni sebaik-baiknya. Air sejuk melemahkan. Minum sebulan sekali tak apalah. Pergi mana, contoh pergi makan besar-besar sikit, pergi nukat ke, pergi mana-mana ke, kukus ke sini, bolehlah apa derhaka tu, yang minum air derhaka benda nama tu. Bolehlah sebulan sekali, 2 bulan sekali. Tapi kalau dah seminggu sekali, seminggu 2-3 kali, lembek. Stamina tak banyak. Kalau tak percaya ni, antum nak tournament main bola ke apa semua tu, cuma minum air sejuk banyak ni. Sebelum ni, sebelum game tu. Pancit, 5 minit pancit lah. Betul. So jangan biasakan minum air sejuk, lagi-lagi yang ada ais. Minum air biasa je. Sekarang ni tengok ni, ada syahid penting dekat ala ma'a ma'an barida.
Apa i'rab ma'an tu? Ala ma'a ma'an barida. Lafaz ma' sekarang ni ada dua. Ala ma'a ma'an barida. Apa yang i'rab dia? Ha? Ini setengah daripada mustasnayat bagi kaidah an-na'tu la yun'atu ma'a wujudil man'ut. An-na'tu la yun'atu ma'a wujudil man'ut. Faham tak kaedah tu? Apa misalnya bahasa Rajulumiyah tu? Al-fi'lul mudhari'ul ladhi. Okey. Alladhi atau allati. Okey. Jadi kat situ sifat. Okey. Al-fi'lul mudhari', fi'il al-mudhari'. Okey, tapi itu jadi istilah. Al-fi'l kalau kita ambil lah mana asal tu. Al-mudhari', okey, itu ialah apa? Itu ialah sifat bagi al-fi'l. Alladhi itu sifat. Bukan sifat bagi al-mudhari', tapi bagi sifat al-fi'lu. Kaedah dia apa? Na'at ni, na'at sebelum dia man'ut. Na'at ni tidak boleh dijadikan mausuf bila dah ada mausuf dia dah. Maksudnya na'at ni dia tidak boleh kita buat na'at untuk dia sedangkan man'ut dia tu masih ada. An-na'tu kita letak 3 lah sini ni. Ni misalnya ni na'at. Okey. Ni man'ut. Okey. So sini okey, letaklah sini tisu. So ni contoh kita kata ja'a Zaidun al-aqilu alladhi. Okey. Zaidun ialah apa? Na'at. Na'at bagi ni. Sekarang ni alladhi misalnya. Alladhi ni dia tidak boleh jadi sifat bagi ni. Dia kena jadi sifat bagi ni. So sifat yang kedua bagi yang ni. Kaedah dia apa? An-na'tu la yun'atu, tidak boleh dina'atkan. Mana tidak boleh dibuat sifat untuk dia. Mana dia tidak boleh jadi man'ut. Sedangkan man'ut dia ni masih ada. An-na'tu la yun'atu ma'a wujudil man'ut. Faham kaedah tu? Terkecuali dalam bab na'at muwatti. Na'at muwatti nama dia. Na'tun muwatti'un. Watta'a yuwatti'u tawti'atan. Tawti'ah ni apa tawti'ah? Apa yang namanya tawti'ah? Batu loncatan. Okey, batu loncatan. Ini bawa anak tangga. Di sana nama dia ada na'tun muwatti, iaitu sifatkan man'ut dengan isim jamid. Jamid tu pula disifatkan dengan isim mushtaq. Misalnya di sini. Ala ma'an barida. Ma'an itu sifat bagi ma'a. Ma'an tu jamid. Kemudian syarat dia tu isim jamid nak jadi sifat, okey, boleh. Tapi dengan syarat apa? Dia tu kena disifatkan dengan isim mushtaq. So baridan itu sifat bagi ma'an yang kedua. Ma'an yang kedua tu sifat bagi ma'a. So ni setengah daripada mustasnayat daripada kaedah an-na'tu la yun'atu ma'a wujudil man'u. Okey. Kaedah dia apa? Kaedah dia jawazun na'ti bil jamidi. Kaedah dia. Kaedah jawazun na'ti bil jamidi al mausufi bimushtaqin. Okey.
jawazun na'ti bil jamid, harus buat na'at dengan isim jamid. Isim jamid itu tuh yang disifatkan dengan isim mustaq. Misal lebih jelas lagi supaya antum buat yang ini, misalnya marartu bi rajulin salihin. Marartu bi rajulin salihin. Rajulin yang kedua ialah sifat bagi rajul yang pertama. Sedangkan rajul itu jamid. Boleh diisi sebab apa? Rajul yang kedua itu telah disifatkan dengan salih, isim mustaq. Faham? Dia ada dua kaedah supaya antum ni, supaya tidak berlawanan. Ini setengah daripada mustasna daripada kaedah an-na'tu la yun'atu ma'a wujudil man'ut. Kecuali mana dalam bab na'at muwatti ataupun na'at tawti'ah. Okey. Misalnya sini ala ma'a ma'an barida ataupun marartu bi rajulin salihin. Okey. Baca. Ni mana ni wa'atila 1 2 3. Sampai tahu ni. Sebab apa tak boleh menghafal? Sebab apa tak boleh? Ingat, idza taqarrara itu ada syarat. Itu ada syarat. Antum kalau dengar tengok tu. Contoh bacaan Quran berapa kali ulang apa tak? Dengar dalam bas dan sebagainya, dalam Uber dan sebagainya. Ulang benda tu. Dengar kawan sebelah bodoh ada hafal fiya, ulang benda. Taqarrar tak di sisi kita? No. Dia kena ada apa? Istigha. Ambil baca. Dan rasa nak hafal juga. Barulah ni. Nampak tak? Barulah terhafal. Adapun semata-mata bukalah Yasin 1000 kali pun, tapi kalau kita nak fokus pun tak pernah macam anggap asal ada bunyi sudah. Tak masuk juga. Antum contoh siapa yang jadi adat kebiasaan masak buka Quran. Okey, baguslah. Tapi apa? Just kena bunyi je. Tak hafal pun. Tak jadi sebab apa? Tak fokus pun, dia bukan mulai. Macam nak dengar bunyi macam tu je. Sebab tu apa? Bila antum baca alfiah dan sebagainya ni, dia kena tumpukan perhatian betul-betul. Tumpukan perhatian. Okey. Kemudian wasya'a fi dzal babi isqatul khabar idzal muradu ma' suqutihi zahar. Dan masyhur, okey, sya'a tu mana apa? Ishtahara. Mana masyhur? Sya'i'. Sya'i' itu mana? Yang masyhur lah, seperti al-akhta' asy-sya'i'ah. Daripada kesilapan-kesilapan yang masyhur tu. Di antaranya apa? Ni, nama tu banyak kali dah. Masyaikh, nampak tak? Okey, masyayikh tak ada. Wa sya'a fi dzal babi, dan masyhur pada ini bab. Okey, pada bab la isqatul khabar, oleh menggugurkan akan khabar. Di sini. Di mana? Di sini mana? Di sini. Huna fi hadzal bait isqatul khabar. Di sini isqatul khabar idafat apa kepada apa nama dia? Idafat masdar kepada maf'ul. Qaulan wahidan. Kena tafsir lah, kena tafsir. Apa Azam? Itu kalau apa? Tu jawab dengan jawapan yang padu sikit. Mana tafsir lah betul-betul. Masdar tu daripada Apa tu? Ya Rob, siaghah tu bagilah ni. Kaedah dia senang. Jikalau isqat masdar itu ambil daripada fi'il bina ma'lum, maka isqat di sini ni idafat kepada khabar, idafat masdar kepada apa? Pada maf'ul.
menggugurkan. Asqata yusqitu isqatan, menggugurkan akan khabar. Jikalau isqat ambil daripada fi'il bina majhul, usqita yusqatu isqatan, okey, maka idafat masdar kepada apa? Na'ib fa'il. Itu boleh. Okey, mana apa? Dan masyhur pada bab ini itu digugurkan akan khabar ataupun menggugurkan akan khabar. Okey. Tapi dengan syarat idzal muradu ma' suqutihi zahar. Apabila al muradu yang jadi apa? Fa'il bagi apa? Fa'il bagi apa? Zahar. Fa'il bagi zahar. Jawab dengan padulah. Ya ustaz, di atas mazhab Kufi. Ustaz nak mazhab apa? Macam itulah. Mazhab Basri. Okey. Jadi jumhur di sini al-murad ialah fa'il. Fa'il bagi apa? Jumhur bukan kufiyin. Fa'il bagi fi'il mahdzuf. Fi'il mahdzuf takdir dia apa? Zahara. Jadi zahara belakang tu jadi jumlah mufassirah, la mahalla laha min al-i'rab. Sebab apa kena tafsir macam tu? Sebab tak kata idzal muradu al-muradu tu ialah apa? Mubtada. Zahara tu khabar dia dengan jumlah. Sebab apa? Apa hujah yang menghalang al-murad jadi mubtada? Dalam Al-Quran banyak idza syamsu kuwirat. Nama tak? Mana syahid mata alfiyah? Wa alzamu idza idafatan ila jumali laf'ali kahun idza tala. Baca macam tu. Wa alzamu idza idafatan ila, atau setengah baik dia jumali laf'ali atau jumal al-af'al. Okey, kahun idza tala. Hun, hendaklah hun oleh engkau. Hun apa? Hendak menghinalah oleh engkau. Okey, hun idza tala, apabila tenggak dia tu. Tenggak, belagak. Okey. Jadi ingat tu. Jadi situ wa alzamu idza, dan melazimi mereka itu an-nahwiyyun ataupun al-arab, idza akan idza itu idafatan, melazimi akan idafat ila jumalil af'ali, idafat kepada jumlah fi'il. Okey, kepada jumlah fi'il. Jumalil af'ali, jumlah bagi segala fi'il. Ke jumalul fi'li. Al tu al apa? Al-jins. Kaedah dia apa? Kaedah dia al-jins lil jins tu macam mana? Tubtilu bihi ma'na al-jam'iyyah. Okey. Idzal muradu ma'suqutihi zahar, apabila zahir oleh murad ma'suqutihi beserta dengan gugurnya. Suqutihi itu hadfihi, dengan buang akan khabar. Bila dah zahir lah. Contoh bila kata tengok ni misalnya apa? Misal bila ada dalil. Okey. Seperti orang tanya. Okey. Seperti orang tanya. Hal min rajulin qa'imun? Hal min rajulin qa'imun? Tulis misalnya hal min rajulin qa'imun. Orang rajulin ya jadi apa? Wafi cuba. Hal min rajulin qa'imun. Rajulin. Zikri. Afiqun. Hal min rajulin qa'imun. Rajulin ya Rabb macam. Sebal. Cuba lah. Memang belajar macam tu. Anak-anak yang takrir itu, tahrir dia semua tu.
Ambil daripada min rajulin. Min satu min. Ni sirah tu. Sebab tu hafal satu. Kalau masuk periksa boleh dapat mumtaz. Macam ni, Iqbal cuba. Nafiq. Min rajulin. Min harfu jar zaid. Kan toy. No lah. Dengan anak baris-baris belakang-belakang tu nak bunyi tak jelas, sorry lah. Nak baca macam mana? Tengok ni. Sebab tu apa mudah-mudah aja. Min harfu jarrin zaidun. Harfu jarrin zaidun. Rajulin pula mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih man'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakati harfil jarri zaid. Okay. Hal min rajulin qa'im fataqul, maka kata oleh engkau la rajula, tidak ada seorang lelaki. Ay la rajula qa'imun. Nampak tak? Okay. Tetapi bila tidak ada dalil yang menunjuk atas khabar dia tu, maka wajiblah. Okey, wajib, mana tak boleh nak buang, seperti dalam hadis Nabi SAW, la ahada aghyaru minallah. Okay. La ahada aghyaru minallah. Tidak ada seseorang yang lebih ghirah daripada Allah Ta'ala. Di sini setengah daripada ayat-ayat ni hadis sifat. Ghirah tu pada bahasa dia apa? Ghirah ni cemburu. Nampak tak? Okay. Tapi adakah dengan makna macam tu? Adakah kata ya Allah ada sifat ghirah, tapi ghirah Allah tak sama dengan ghirah kita dan sebagainya? Adakah macam tu? Kita dah belajar dalam ayat sifat, dalam bab sifat tu dalam Fathul Mu'in. Okey, jelaskan. Sebab tu banyak ketika isim la tu dia tak ada dia punya apa? Tak ada dia punya khabar dia tu. Seperti mana? La ilaha illallah. Takdir dia apa takdir dia? La ilaha. Siapa boleh jawab ni? Ana tengok bermaksud antum ada ilmam dari tentang video-video masyayikh lah. Siapa boleh jawab? Siapa ulama kita yang soalan di dalam das dia tanya benda ni? Antum tak buka YouTube ke? Nak dia ajar guna YouTube dia macam ni, buka Facebook buka yang ni. Nak dia ajar macam tu. Antum dah besar. Okey, antum dah besar. Buka YouTube, bukalah channel para masyayikh. Nak tengok apa National Geographic ke, tengoklah sikit-sikit. Buka balik yang share tu. Video para masyayikh begitu banyak ilmu saja. Okey. Ni video yang soalan ditanya oleh Syekh Salim Abu Asiyah hafizahullah taala. Ni apa dia punya takdir dia tu? Orang tanya, orang jawab, pelajar dia tanya, kamu tak faham? Orang tanya ma'bud. Okey. Maka kat situ tu apa? Nanti orang dakwa juga, ni Tuhan selain daripada Allah disembah juga. La ilaha ma'budun illallah. Lepas tu dia tanya, ada cakap, ada jawab, la ma'budun bihaqqin. Oh, takdir dengan dua pula, takkan lulus situ tu. Mana khabar la ilaha illallah? Itu kita baca setiap hari tu supaya rasa sikit. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Tuhan yang mana tu? La ilaha illallah. Carilah situ jawapan dia. Takdir dia tu. Buka dalam cari video Syekh Salim Abu Asi hafizahullah ta'ala. Okay. Failasuful Azhar. Okay. Baca sama-sama.
إذا المراد مع سقوطه ظهر Lagi sekali. شرع في الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر Lagi sekali. وشاع في الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. Barakallahu fiikum. Okey, masuk pada bab baru, zanna wa akhawatuha. Ini penting, masalah zanna ni. Okey. Okey, zanna wa akhawatuha insib bi fi'lil qalbi juz'a ibtida a'ni ra'a khala alimtu wajada. Okey. Hendak menasablah oleh engkau dengan sebab fi'il yang menunjuk di atas qalab, fi'il qalab. Okey, af'alul qulub bukan af'alul jawarih. Seperti darbun bukan. Ini perbuatan hati. Okey, perbuatan hati. Perbuatan hati apa contohnya? Ialah meyakini. Apa lagi? Perbuatan hati. Apa? Mengapa lagi? Perbuatan hati. Mentazim. Apa? Ini kata apa? Meragui. Oh boy. Meragui siapa ni? Okey. Apa lagi? Perbuatan hati. Ini makam tinggi dah ni. Menyayangi dan mencintai. Mencintai Allah. Okey, insibi fi'il qalbi juz'a ibtida. Hendaklah menasabkan oleh kamu akan 2 juzuk bagi ibtida. 2 juzuk bagi ibtida. Ibtida, asal ibtida'in. Juz'ai ibtida. Okey, di sini idafat juz'ai kepada ibtida situ tu berlaku idafat. Idafat tu li adna mulabasah sahaja. Fal idafah li adnal mulabasah. Tahu kan apa makna adnal mulabasah? Mulabasah ni asalnya kata terjemah pondok tu bersepakai. Adnal mulabasah. Contoh kita baca sekarang ni lah. Ada kawan kita yang datang ke Azhar, dapat 2 minggu balik, ada urusan lah macam apa-apalah, keuzuran dan sebagainya. Maka boleh tak ni nak bangsa kepada dia tu Azhari? Boleh. Adnal mulabasah. Adna ni sekurang-kurang hubung kait lah kita kata. Ada hubung kait, mana ada kaitan sikit-sikit. Walaupun sikit-sikit. Mana apa kaitan dengan Azhar, tak belajar kat Azhar, ada itu 2 minggu. Boleh lah. Dengan syarat nak intimak dengan satu apa? Dengan satu tempat tu kena apa? Sekurang-kurangnya mazhab Abdullah bin Mubarak kena sekurang-kurangnya 4 tahun. Setengah ulama tu kata apa? Macam Abdul Razak As-Sun'ani kena ta'ahul. Yang kelak tahulah syarat. Setengah ulama hadis nak intisab dengan kata Al-Makki ke Al-Misri ke Al-Yamani ke misalnya tu, dia kena ta'ahul. Apa maksud ta'ahul? Maknanya dia kena berada di kawasan tu, di tempat tu. Contoh kita pergi dekat Dimashq, okey, boleh tak kita nak Dimashqi? Setengah ulama macam Abdullah bin Mubarak dia mensyaratkan 4 tahun. Tak powerlah nak belajar 2 tahun ni, nak belajar setahun tak dapat Dimashqi lagi. Guna mazhab lain yang membenarkan intisab dengan satu tempat dengan syarat ta'ahul. Apa ta'ahul? Kaunuhu ahlan. Orang jadi ahli. Ahli bagi apa? Ahli dalam bidang hadis, bidang. Itu secara zahir. Itu yang al-mutabadir ila dhihni. Tapi bukan yang tu. Okey? Dia ada juga tau. Sebab apa? Sebab ada dulu tempat macam Abdul Razak As-Sun'ani bagi pengarang bagi Al-Musannaf tu. Dulu pergi Yaman, Sana'ah tu lah. Kemudian ulama besar tu orang tak ambil hadis daripada dia. Sebab apa? Bukan orang Yaman. Bukan orang tempatan dia tu. Yalah. Jadi macam mana nak dapatkan As-Sana'ani tu? Jadi mazhab sebahagian tempat situ tu ketika tu datang tu kena ta'ahul. Ta'ahul bukan dengan makna apa? Ni yang biasa kalau ditanya memang antum dalam kepala tu mesti kena ta'ahul. Ta'ahul mesti dia ahli. Maksud dia kena betul-betul hebatkan tempat tu. Tak? Itu tak mana yang mutabadir ila dhahni dalam kepala antum? Bukan?
Bukan. Dia kena apa? Kena kahwin. Pergi 2-3 hari boleh dah. Dimashqi, boleh apa? Al-Misri. Kahwin terus. Bila kahwin barulah diterima. Bila Imam Abdul Razzaq tu kahwin dengan seorang Sana'a tu, perempuan tu, barulah dia dapat As-Sana'ani, barulah orang ambil hadis daripada dia. Tu nak intisab. So antum nak pilih mazhab mana? Nak intisab dengan Mesir ke Azhari ke mana semua tu? Pilihlah sendiri. Okey. Jadi idafat 2 juzuk bagi ibtida'. Okey, 2 juzuk bagi ibtida'. Di sini idafat ni adalah mulabasah. Sebab apa? Ibtida' dia bukan ada 2 juzuk pun. Dia kena apa? Juz'ai jumlah. 2 juzuk bagi jumlah. Okey, yang fiha ibtida'. Okey. Yang ada pada jumlah itu ialah ada padanya ibtida'. Itu maksud dia. A'ni kehendak oleh aku. Tapi di orang aja yani okey. Lughah yani. Cubalah, memang jaranglah bukan a'ni, jarang sangat-sangat, okey. Sebab tu nak bagi tahu. Antum dekat sini nak hidup lama ke apa semua tu, amiyah kena okey. Tak perlu power sangat pun. Nak power bagus. Tapi antum kena praktikal, kena muamalah antum ni dengan orang-orang ni lah. Buat kerja, buat urusan sana sini memanglah. Tapi nisbah ilmu, antum jangan terlalu melebihkan amiyah melainkan dengan fusha. Ini kekurangan pelajar Azhar. Bila balik dia pergi muktamar ahli sunnah ke muktamar antarabangsa ke apa semua dekat Malaysia tu, yang jadi mutarjim, ya Rob. Yang betul nak cari. Yang jadi mutarjim, tahu tak mutarjim macam mana? Ingat kalau forum-forum mutarjim mubasyaratan tau. Dia cakap Arab, ada panel penterjemah tu, seorang terjemah tu English, seorang bahasa Melayu, seorang lagi apa benda bahasa lain, terus terjemah mubasyarah. Bahasa Arab faham je lah. Ada mubtada muakhar. Bila terjemah silap. Tak apa, bila silap betul lah tu dia kena tunggu macam tu. Sebab tu orang yang boleh terjemah macam tu masya-Allah. Waktu muktamar yang ana pergi 2015 tu dekat Putrajaya tu, di antara penterjemah dia tu Habib Ali bin Abidin hafizahullah taala dengan Ustaz Iqbal. Ustaz Iqbal dia terus kepada ni English. Ustaz Iqbal Zain. Okey, hafizahullah taala. Jadi orang-orang macam tu. Jadi kalau lepas tu tengok ni, terus terang. Ada yang lama-lama daripada Mesir cakap okey, wakil daripada Indonesia ni tanya apa dia punya latar belakang dia tu, sirah zatiyah dia tu pelajar Azhar. Lama dekat Azhar, lebih 10 tahun. Lepas tu bercakap, kantoi. Ni muktamar apa ilmi tau. Musuh seluruh dunia semua ulama datang, ketika dia membentangkan cakap ni, cakap sebagai macam kata-kata luar macam tu je, dalam 5 minit macam tu, tak tengok teks lah. Betul rabu. Sebab dia tak boleh cakap amiyah. Sebab kena international. Sebab cakap amiyah mesti beberapa orang yang boleh faham. So kena pusat. Sebab tu anak-anak antum daripada sekarang latih untuk bercakap fusha dekat depan. Kat mana? Buat dekat jadual al-bait antum tu sendiri tu, buat tazkirah sendiri tu. Setiap subuh tazkirah 5 minit pun tak apa. Apa-apa yang penting fusha, yang penting cakap je. Nampak tak? Tu macam kami dah buat lah. Alhamdulillah. Okey. Tapi yang kita kejap sambung balik. Nampak tak? Okey. A'ni kehendak oleh aku, a'ni bi fi'lil qalbi itu iaitu ra'a. Okey, ra'a. Lepas tu khala. Khala tu yang mana sangka? Khala ya khalu. Okey. Kalau di Fatani tu dia tak panggil macam-macam, tak panggil istilah, dia panggil khala. Khala, khali macam tu. Dia ada pakcik-pakcik. Okey. Biasanya dia pun Arab lah tu. Okey, khala ni dia khala ya khalu. Ya khalu. Dia huwa tu. Kalau saya tak kata akhalu. Penafak yang fasih untuk ni sahaja dia kena kata ikhalu. Mudhari' bagi ana tu untuk akhalu tu, untuk khala ikhalu, bukan akhalu. Siapa ingat lagi bait itu? Satu bait itu.
Ada siapa ingat? Siapa ingat anak bagi hadiah? Kata okey, cuba. Aywa. Okay, barakallahu fiik. Okay, mumtaz. Okay, nanti insya-Allah nak bagi hadiah. Okay. Hadiah apa? Tengoklah. Of course lah, tak ada nak bagi apa-apa, bagi kitab je lah. Nampak tak? Okay. Kitab je ustaz. Kita anak apa biasa. Okay. InsyaAllah nanti ingatkan. Okay, bagi kitab. Okay, khala alimtu. Kau nak alimtu. Alimtu dengan mana apa? Aiqantu. Alim tu dengan mana? Aiqantu ataupun dengan mana? Tayaqqantu. Kemudian wajada. Okey. Wajada. Wajada dengan mana yakin. Tayaqqantu juga. Adapun wajada dengan mana wijdan, dia tu muta'addi satu maf'ul. Wajada yajidu wijdanan. Okey. Lam ajidhu. Lam ajid tarjamatahu misalnya. Okey. Zanna hasibtu wa za'amtu ma'a ad serta adda. Adda ni pula, okey, kalau dengan makna bilang atau kira, dia muta'addi satu maf'ul je lah. Okey. Haja dara yadri la adri. La adri apa dia punya tu? Kata ulama tu, la adri. Tajul tajul ulama. Tetapi perlu difahami dengan konteks yang betul. Ini balik, ambil point tu. Ustaz nak tanya, tak tahu, la adri. Ustaz, apa ustaz la adri? La adri tajul ulama. Itu tu apa? Atas jalan amanah. Kalau tak tahu ataupun rasa syak, bukan tak tahu langsung, itu bukan tajul ulama nama dia. Okey, itu tak tahu lah apa benda. Okey, nak ceritakan, ingat tak? Ada kat Madhafah tu, dua ingat tau, sampai bila-bila. Kisah paling seram, kisah paling kelakar. Ingat tak? Ingat lah. Siapa tak ingat angkat tangan? Maksudnya yang pergi Madhafah tu, siapa tak ingat angkat tangan? Alahai, dia bab negatif ni susah betul nak angkat tangan. Okey, positif. Siapa yang pergi Madhafah angkat tangan? Lama juga. Okey. Okeylah, kisahkan balik. Ambil iktibar. Kisah paling seram seantero dunia. Okey. Apabila balik ni memang antum memang tak tidur lah juga. Serius. Okey. Kat Mesir sini ni, okey, ngaji pun tak, syekh pun tak kenal dia. Tengok-tengok pergi tak lelaki, tak pernah jumpa dia. Duduk bilik, duduk mana-mana, mana tak syuhra bitalab. Tapi balik Malaysia jadi ulama. Seram tak? Ada tak tu? Jadi ulama. Itu. So antum jangan apa? Ni. Jangan lupa kisah seram ni. Tak ni berlaku tau. Serius seram. Okey. Yang kedua, cerita paling kelakar. Saya ambil stamp kat sekolah, punyalah nak jadi gangster, nak jadi sini-sini apa semua, pukul orang, denda. Nampak tak? Bully orang, suruh adik basuh baju, masakkan Maggi dan sebagainya. Oh, jadi gangster. Oh, bebas. Oh. Habis SPM, Merdeka, pergi motor, konvoi sana sini, pergi mana-mana, pergi bebas. Dia orang besar, dewasa dah, 18. Nampak tak? 18. Sekali sampai Mesir, jadi budak tadika. Jadi budak tadika, tak ada pilihan. Mana pergi kelas? Tak nampak kat kelas pun. Oh ustaz, sini suruh beli sayur. Kan tak ada kelas. Kakak suruh teman pergi kedai. Alasan apa macam ni? Dah besar-besar 19, 20, 21, 22 pun tak pandai lagi, tak ada kekuatan lagi, dah besar.
Jadi budak-budak balik. Ya Rabb. Salimna ya Rabb. Sebab tu ingat kaedah hidup ni peganglah sampai tua. Memilih itu hak kita. Dan antum tahu kebaikan pada ilmu majlis ilmu semua tu dah tahu, tapi dia temannya pergi beli sayur. Itu kenapa tak ada kekuatan minta maaf lah kak, minta maaf lah bang. Nak pergi kelas, ada kelas lelaki dengan syekh ni. Apa manik antum untuk cakap benda tu? Antum ada hak untuk memilih. Ni, tak apalah. Orang pula abang tu, abang ikut macam tu. Tak tahulah. Jadi budak tadika balik. Okey, siapa kat situ tu budak tadika tu? Okey. Tak payah tentu lah, tak payah ta'yin lah, semua depan mata lah. Okey. Okey, ma'ad haja dara wa ja'ala alladh ka'taqad, dan ja'ala yang alladh yang alladh tu keluar daripada alladh ka'taqad, seperti i'taqad. Ja'ala dengan mana i'taqad. Okey, dengan mana i'taqad. Wahab dan hab, wa ta'allam wallati kasayyara aidan bihansib mubtadan wa khabara. Tu semua misal, itu nanti kita tafsirkan satu-satu ni. Wahab, ta'allam. Okey. Ta'allam ni dia lazim. Daripada semua ni ta'allam saja tu yang lazim bina fi'il amar. Ta'allam. Okey, ta'allam dengan mana tayaqqan. Okey, dengan mana tayaqqan. Yakinilah. Okey. Sekarang ni untuk buat misal satu-satu, kena bahagikan dulu zanna wa akhawatuha ni. Dia terbagi kepada dua. Yang pertama af'alul qulub. Yang kedua af'alut tahwil. Af'alut tahwil. Af'alul qulub tu pula terbahagi kepada dua. Okey. Yang pertama apa? Ma yadullu 'ala al-yaqin. Ma yadullu 'ala al-yaqin. Yang kedua ma yadullu 'ala ar-rujhan. Rujhan ni maksud apa? Berat. Okey, zon. Tengok untuk ro'a. Misal yang pertama untuk fi'il qulub dengan makna yakin, ro'a. Okey, ro'a. Tengok bila kata di sini. Misal dia tu, misal untuk ro'a, untuk penggunaan zonna dia yang menasabkan dua maf'ul. Misalnya ra'aitullaha akbara kulli syai'in. Ra'aitullaha akbara kulli syai'in muhawalatan. Mana sini tu bukan aku melihat. Kadang-kadang bahasa kita pun sama juga. Saya melihat perkara ini penting. Mendapatlah berpendapat, meyakini. Kenapa? Aku meyakini Allah itu yang paling besar daripada tiap-tiap sesuatu. Paling besar apa? Muhawalatan. Disebab kekuasaan. Ni beza kita ni dengan Mujassimah, sebagian daripada Salafi Wahabi tu. Okey? Dia kata apa? Ni orang-orang yang suka takwil ni menafikan sifat apa? Sifat kebesaran bagi Allah. Allahu Akbar. Duk takbir tiap-tiap hari tapi tak kenal Allah. Sebab apa? Dia tidak i'tikad Allah tu Maha besar. Orang Kedah kata besar. Bukan besar macam tu. Dia siap macam ni. Allah tu besar tuan. Besar. Alam ni tuan. Allah semua tahu. Apa? Alam ni kemetot dia kata. Bahasa dia. Alam ni kemetot dia ni. Kata. Allah tu besar. Allah dia buat gaya dia. Allah tahu apa yang kita buat. Tak Mujassimah lagi macam ni. Nampak? Salim ya Rabb. Ya. Okay, itu misalnya. So ra'aitullaha akbara kulli syai'in. Lafzul jalalah yang pertama tu maf'ulun bih yang pertama, akbara itu ialah maf'ulun bih yang kedua. Okay, kadang-kadang ra'a yang pertama tadi itu dengan makna meyakini, yakin. Terkadang ra'a itu digunakan untuk makna zanna. Okay, dengan makna zanna. Seperti firman Allah Ta'ala, innahum yarawnahu ba'ida. Misal dalam Al-Quran, innahum yarawnahu ba'ida. Innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka itu al-kufar yarawnahu. Zan mereka itu akan al-ba'ts. Hari kebangkitan itu ba'ida, sebagai yang jauh. Okey.
Sebab tu ingatlah, kira-kira lah sendiri tu, diri sendiri. Okey, contoh kalau tiba-tiba kiamat dah, esok tiba-tiba kiamat, dah ready dah? Antum yakin dengan ilmu yang antum pergi sana sini semua tu jadi bekalan antum nanti? Tak apalah ustaz, kami sibuk belajar, ibadat tak banyak, tak apa. Okey, tak apa, betul perkataan tu. Okey, kata Imam Imam Hajar dalam Fathul Bari kan, man syaghalahul fardu anis sunnah fahuwa ma'dzur wa man ishtaghalahu as-sunnah anil fard atau kama qala itu fahuwa maghrur dia tertipu. Siapa yang disibukkan kefarduan daripada sunnah, kefarduan menuntut ilmu, tak sempat nak beribadat banyak, qiyamul lail dan sebagainya, fahuwa ma'dzur, itu dimaafkan. Okey, tapi yang tak sempat fardu, sibuk dengan benda-benda sunat, itu tertipu. Tapi kalam ni ditafsilkan, ada tafsil, ditafsilkan. Ada kalam ni tafsil pada tafsil ni. Kalam tafsil benda ni, jangan sampai antum membawa benda ni. Tak apalah, tak ibadat banyak, sebab cukup dengan apa pahala untuk ilmu ni. Ni kalam tafsil ni ada pada Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Imam Az-Zahabi dalam qadiyah ni, mana tak sempat buat benda sunat sebab sibuk dengan benda fardu. Ini ni ditafsirkan oleh Imam Az-Zahabi. Dalam mana? Dalam kitab mana? Kitab? Ya dah tu. Okey, dalam kitab mana? Buka status Dr. Aiman Al-Hajjar hafizahullah ta'ala. Apa? Aku tak nak sebut masa dia terus supaya antum sampai kepada wasilah. Tu guna dia berkawan dengan ulama. Okey, ni berkawan dengan siapa-siapa entah. Sebab tu yang nak friend-friend anak tu, contoh beribu-ribu dah tak tahu dah. Memang taklah gambar apa, gambar entah apa-apa, gambar kipas lah, lepas tu apa, nama apa, mawar berduri lah. Memang tak nak lah. Memang tak. Betul-betul. Okey. Okay, innahum yarawnahu ba'ida. Jikalau contohlah, ini sifat-sifat lah, mereka zon menyangka bahawasanya al-ma's itu tu jauh. Okay, bagaimana kalau dekat sekarang ni? Okay, kalau esok lusa macam hari tu pun, nampak tak, baru zilzal sikit tu 6.8 skala tu pun dah kalang kabut, nampak tak? Bagi orang yang sedar lah, kalau yang tidur mati tu memang tak sedar lah. Ya Allah, betul pun dia paling semangat cerita pasal zilzal tu. Kalau dia tak rasa pun, nampak tak? Tinggi bahaya ni. Nampak tak? Okey. Kemudian misal untuk alima itu misal biasa, alim tu Zaidan akhaka. Okey, aku meyakini Zaid itu ialah saudara kamu. Misal untuk wajada. Wa in wajadna aktsarahum la fasiqin. Wa in wajadna, itu mukhaffafah min al-thaqila. Wa in wajadna aktsarahum la fasiqin. Wa in aktsarakum lil haqqi karihun. Wajadna sama juga, mana in wajadna aktsarahum la fasiqin. Kami meyakini kebanyakan mereka itu ialah orang-orang fasik. Lam tafriqah macam biasa. Kemudian dara ni tulislah baik syair ni supaya antum faham nanti. Durital wafiyal ahdu, durita al wafiyul ahdu ya urwa faghtabit fa inna ightibatan bil wafa'i hamidu. Durital wafiyya, diketahui akan dikau. Okey, diketahui akan dikau sebagai ta tu, dhamir ta tu itu naib fa'il, itu asalnya maf'ulun bih yang pertama bagi dara. Al-wafiyya sebagai orang yang menyempurnakan al-ahdu, al-ahdi, al-ahda. Al-wafi itu ialah sifat musyabbahah. Ma'mul bagi sifat musyabbahah boleh 3.
Kalau baca jar, maka itu mudhafun ilaih. Alif lam pada syi'ur musyabbah itu dimaafkan. Wa waslu al bidil mudhafi mughtafar in wusilat bisanikal ja'li sya'ar. Yang kedua dengan rafa. Bila rafa jadi apa? Fa'il bagi al-wafiyah. Kalau nasab jadi syibih maf'ul bagi al-wafiyah. Diketahui akan dika itu sebagai seorang yang menyempurnakan janji. Ya Urwa, wahai Urwa. Asalnya Urwata. Ya Urwatu asalnya, ya Urwatu. Itu nama dia munada murakham. Dibuang huruf las itu. Okey, ya Urwa. Faqtabid, hendaklah berlumba oleh kamu, hendak ikhtibat oleh kamu. Berebutlah oleh kamu. Hendak ghibtahlah oleh kamu. Kita panggil ghibtah. Ghibtah ni apa? Munafasah dalam benda kebaikan. Ghibtah. Sebab tu ni di antara kelebihan ghibtah, bila kelas tapi tak tahu sebenarnya dia reality berdasarkan wakil. Ghibtah ni dia nak kepada sesuatu yang orang ada, dia nak jadi macam tu juga, tapi dia tak nak niat orang tu nikmat yang orang tu ada tu jatuh, hilang. Okay, nanti beza dia dengan hasad. Ghibtah dalam ilmu ni penting. Belum-belum tengok kawan dah hafal dah, kau hasam betul. So belum-belum dalam kebaikan mana tak boleh ni. Macam kita contoh lemah, tak menghafal lama dah, tapi dia dah hafal dah 100 bait dah misalnya, kita baru 50. Atau ghibtah tu, mana itu akan jadi apa? Kita nak lawan dia. Lagi-lagi qarin, aqran biasa, dia akan munafasah ilmiah tu bagus. Sebab tu kelebihan bila apa di antara sekolah yang kelas dia tu lelaki dan perempuan, dia akan ada munafasah ilmiah, perlombaan lelaki perempuan, siapa yang sifat lebih asyad pada tak nak kalah. Lagi ke perempuan yang memang tak nak kalah? Jadi lagi kata perempuan kata perempuan kan. Okey. Itu nampak macam reality tu tau. Nampak macam ni, of course lah kita akan lawan. Kita kaum lelaki kena lawan perempuan. Betul tak? Tapi hakikatnya munafasah sesama mereka itu lebih kuat. Yang antum tak tahu. Kita mungkin rasa kena lawan ni. Akhwat nombor 1 tak boleh ni. Ikhwah kena nombor 1. Betul tak? Tapi munafasah sesama mereka itu lagi kuat berbanding kita dengan mereka. Betul? Itu wakil. Okey. Betul tak? Akhwat betul tak? Okey. Fa inna iqtibatan bil wafa'i hamidu. Sesungguhnya berlumba-lumba pada wafa itu hamidu. Ini ingat perangai ni serius cakap. Ini kadang-kadang nak bagi tahu. Bila janji dan sebagainya, ingat tu. Kita memungkinkannya ni fake ni bagi tahu ni supaya antum tak supaya faham betul fake tu. Contoh, antum janji contoh. Esoklah kita jumpa ataupun minggu depan kita jumpa, ana bayar harga sekian contoh, nak beli barang. Sekali contoh. Dah sampai waktu dia tu, kita tak jadi. Kita dah janji dah tu, orang tu dah sampai dah pun. Contohlah, ataupun kita pergi maktabah dan sebagainya pun sudah memang janji minggu depan, ya saya janji akan datang, saya akan bayar. Ambil barang ni, contoh. Tiba-tiba minggu depan dia tak jadi. Tak jadi dia tu dikira menghilangkan al-wafa' bil ahdi ataupun tidak? Memungkiri janji tak orang macam ni? Kata janji ni mungkiri janji lah ni. Kata janji nak jumpa tapi dalam minit tak jadilah apa semua tu. Itu termasuk dicela ke? Maksudnya apa? Kan sifat-sifat orang munafik tu, antaranya bila berjanji dia mengingkiri. Itu tidak termasuk. Memungkiri janji yang dicela dalam Islam mana? Ketika mula-mula janji tu memang dia yakin memang dia tak boleh. Itu yang dicela. Ada pun dia orang janji, contoh nak jual kereta ni lah, contoh minggu depan dia datang, dia kata tak jadi lah. Mana boleh macam ni, kamu dah janji ni, takkan nak jadi munafik sebagainya. Dia boleh macam tu. Cakaplah fafihi tafsil. Okey. Kat situ jika ada keuzuran atau kita macam kita memandang macam keperluan lain lebih penting ataupun ada daruri misalnya, kita nak belanja kepada benda yang lebih penting sebenarnya, tak jadi tak ada masalah. Itu tidak termasuk daripada memungkiri janji. Yang dicela itu mula-mula tak apa janji insya-Allah minggu depan, serius. Tapi dalam hati memang ikutlah. Macam tu. Itu yang dicela. Nampak tak? Supaya kita faham.
Supaya jangan apa? Sebab apa jual juga benda tu? Bukan nak guna juga ke tu? Dah, apa janji tu? Nak jadi munafik? Betul. Bukan. Itu salah faham konsep apa wafa bil ahd. Okey. Dan misal untuk ta'allam pula. Ta'allam. Ni, ta'allam ni orang lelaki ni. Okey. Misal dia ta'allam shifa'an nafsi qahra aduwiha fabaligh bi lutfin fi at-tahayyul wal makr. Ana yakin antum tengoklah kita sebelah tu yang ada orang tu. Ta'allam. Okey, hendak yakinlah oleh engkau shifa'an nafsi. Bukan ambil daripada belajarlah. Yakinlah oleh engkau akan shifa'an nafsi qahra. Qahra tu maf'ul sani. Bahawa ubat bagi diri itu iaitu qahra aduwiha. Mengerasi akan musuhnya, musuh bagi diri. Musuh bagi diri kita apa musuh dia? Banyaklah. Okey. Fabaligh bi lutfin fit tahayyul wal makr. Maka hendaklah mubalaghah oleh engkau dengan lembut pada hilah dan tipu daya dia. Ni di antara apa? Ni nak tipu daya nafsu dan juga syaitan. Contoh. Kebiasaan ni macam apa? Takut ada orang kebiasaan dia solat witir sebelum tidur. Solat witir sebelum tidur. Sebab apa? Dia macam tak yakin lah. Kadang-kadang bangun-bangun dah azan subuh dah. Lepas tu apa? Akhirnya daripada dia memang adatkan macam tu. Sebelum tidur kan memang ngantuk. Ambil wudu, solat witir dulu. Okey, macam mana nak tipu daya dia? Di antara ulama tasawuf ajar. Supaya apa? Supaya syaitan ni jadi pening. Bila lagi kita nak tipu daya syaitan? Dia je tipu daya kita. Bila pula nak kita mainkan dia? Cuba malam ni. Contohnya apa? Kita sungguh-sungguh nak solat witir sebelum tidur. Syaitan apa? Syaitan diganggu kita. Tak payah ngantuk, tak payah. Sejuk ni, dah mesti sejuk dah ni. Tak payah. Kan habis macam-macam lah. Nampak tak? Lepas tu dia pun ngantuk, tidur. Sekali bangun pagi, lepas subuh semua tu, bangun subuh, apa nak jadi dengan aku ni? Dah tak solat witir tadi. Dia mintakan standard diri dia, bukan mewajibkan. Tak apalah, balas balik solat duha 9 rakaat tu, baca Quran 1 juzuk. Ibarat macam denda. Malam tu syaitan pening. Budak ni macam mana ni? Tak solat, lagi dibantai ibadat lagi banyak. Pagi esok ke nak suruh solat? Bila solat dah mukhalafah dengan adat aku. Aku tak pernah suruh orang solat. Ada pening jap. Malah. Cubalah buat malam ni. Kita game dengan syaitan tu. Okey. Syaitan adalah kiri kanan semua ni ada banyak semua ni. Hantu tak ada masih. Mana ada hantu pocong, mana ada. Kalau ada lama dah datang ke hantu. Okey. Malam ni datang betul. Tak tahu. Okey. Kemudian misal adalah rujahan. Itu tadi dah yakin semua tu. Tu misal-misal dia. Jadi semua untuk nak mengalahkan musuh dan sebagainya kena dengan lembut, bukan dengan kasar je. Okey. Wahadi tadi tu untuk yakin semua tu. Okey, untuk rujahan pula. Okey. Macam biasalah, khiltu Zaidan akhaka. Aku sangkakan zonantu Zaidan akhaka. Okey. Terkadang juga khiltu itu digunakan juga untuk yakin. Okey, digunakan untuk yakin. Zonna biasalah, okey. Dan kadang-kadang zonna itu digunakan untuk yakin seperti firman Allah Taala, wa zunnu alla malja'a min Allah illa ilaihi. Dan yakin mereka itu bahawa sesungguhnya itu al-hal wa sya'na, itu mukhafafah min as-saqila, bahawa tidak ada jenis malja, tempat tumpuan, okey, tempat datang, tempat tumpuan tu nak selamatkan diri min Allah, daripada Allah, melainkan kepada Allah. Okey. Sebab tu beza dia khasyatillah. Kita bila khasyah kepada siapa? Kita khasyah kepada apa? Amid kuliah contoh. Tak ada alasan pun nak takut ke amid kuliah. Okey. Tentang amid kuliah contoh, lari. Nampak harimau, lari jauh. Tapi khasyah dengan Allah berbeza. Bila khasyah dengan Allah, dia makin dekat. Okey. Sebab tu kita dengar balik khasyah kita ni, pastikan khasyah
kita dengan rojak kita tu sama-sama 50-50. Okey. Khasyah dengan rojak. Okey. Pengharapan kita kepada Allah kena 50-50. Maksudnya kena seimbang. Kalau khasyah saja tu takut, duk fikir nak mati nak apa semua tu, kita tak jadi apa. Dia rojak saja dia sempoi sangat. Dia husnuzon sangat. Ni kena 50-50. Okey. Amid kuliah. Amid kuliah tu antum tengok Yang nak mindset antum ni. Antum bila tengok amid kuliah ni, apa sebenarnya mereka tu? Siapa mereka ni? Mereka siapa sebenarnya? Itu jabatan, itu terjemah. Nampak tak? Tu. Samalah. Dia sebahagian tu. Yad tu apa yad? Tangan lah. Yadullah apa? Tangan Allah. Tak, makna dia kalau kamu kata makna dia tu jelas. Makna dia apa? Makna yadullah. Tangan Allah itu terjemah. Makna yang kamu faham tu, cuba tasawurkan sikit makna tu. Boleh ditasawurkan. So apa makna bagi amid kuliah di sisi antum? Amid kuliah, Rais Jami'ah, ketua jabatan, terjemah. Mereka tu ulama, kibar. Jadi amid kuliah tu bukan biasa-biasa tau. Sebab tu apa? Tengok, pernah tengok tak bila seorang macam ambil kuliah ke, bila masuk time exam tu diam. Tengok stop. Pen letak dulu. Haibah tengok dia tu. Syekh Abdul Fattah Awari hafizahullah taala. Waktu dia datang tu Ana stop. Ana suka tengok dia. Mana kau tengok? Haibah. Haibah sebagai ulama tu. Nak apa nak rekam macam macam tu. Tu haibah dia sebagai ulama. Sebab tu antum ketika melihat guru-guru di kuliah tu, jangan ingat pensyarah. Jangan terjemahkan tu. Dia bukan sekadar pensyarah. Tapi apa? Ulama. Okey, ulama. Okey, wa hasibtu sama juga. Tu misal-misal tu antum tengok ni, wa hasibtu tuqa wal juda khairat tijaratin rabaha. Aku sangka bahawa sesungguhnya tuqa dan jud itu tu sebaik-baik perniagaan nisbah untung. Idza mal mar'u asbaha thaqila. Itu pun apabila ni hasib tu di sini ni pada syair ini mana yakin. Aku yakin bahawasanya tuqa, ketakwaan itu dan jud itu, kemurahan itu tu sebaik-baik perniagaan nisbah apa? Nisbah keuntungan. Tu tamyiz. Tapi itu pun idza mal mar'u asbaha thaqila. Idza ma, ingat ma tu zaidah. Bila idza ma, idza syartiyah, ma zaidah. Bila ma idza, ma masdariyah, idza zaidah. Itu pun idza asbahal mar'u thaqila, apabila jadilah seorang itu thaqila, yang berat. Maksudnya apabila seorang itu jadi mayat. Orang tak tahu berat atau ringan kita ni, melainkan kita dah mati. Betul tak? Macam rasa macam ringan dia. Apa tu praktikal itu semain jenazah tu. Kita punya mayat ringan dia. Betul tak? Kita kata 50 kg contoh. Yang angkat tu apa? 70. 5 orang dah tak larat dah. Ustaz berat dah macam mana sebagainya. Apatah lagi yang berat 80 dan sebagainya. Nampak tak? Okey. Dan misal-misal surah tu ada, ni tengok ni ada ni untuk ni antum tahu. Okey. Ada tengok ni. Fala ta'du bil maula syarikaka fil ghina walakinnamal maula syarikuka fil udmi. Jangan kamu menyangka kawan kamu itu, penolong kamu itu tu, iaitu syarikaka fil ghina, yang berkongsi akan kamu tu ketika kamu kaya. Jangan sangka macam tu. Tapi walakinnama, akhirnya kawan kamu itu tu ialah syarikuka fil udmi, yang bersama kamu itu tu, syarikuka mana sahibuka, yang bersahabat akan kamu tu fil udmi, iaitu fil fakhri, ketika fakir. Sebab tu ingat, di antara tips kemurahan rezeki, okey, nak murah rezeki tu, anak tak suka istilah murah rezeki, anak luas rezeki. Okey, rezeki yang luas. Mudah-mudahan ustaz diberi rezeki yang murah. Tak nak murah, nak rezeki yang luas ataupun rezeki yang mahal. Nampak tak? Okey, sama je. Okey, di antara tips dia tu, okey, yang pertama sekali, pastikan keluarga kita tak ada masalah kewangan. Keluarga kita, adik-beradik kita ni tak ada masalah kewangan. Kita ada ke grup? Kita tak ada grup family? Semua ada, nampak tak? Tengok abang-abang mungkin ada kesilapan macam ada ni lah, apalah, kereta rosak apa sebagainya. Misalnya ni apa semua. So kita macam tu, tengok je, kesiannya, mudah-mudahan dipermudahkan. Tu je. Itu contoh, ada duit lebih, bagilah. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Antum nak bersedekah kepada orang tepi jalan sebagainya itu, lebih utama antum sedekah kepada apa? Ahli keluarga antum yang susah, jikalau ada.
Tapi kalau anak bangsawan semua, Datuk Tan Sri semua, tak payahlah. Mungkin anak setengah bagi anak dulu. Tahu tak? So beli kitab. Mana beli kitab lah. Okey. Okey. Kena ja'ala pun sama juga. Wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha. Mereka meyakini, mengiktikad akan malaikat itu, yang mana malaikat itu ialah ibadur rahman sebagai inatha. Itu maf'ul yang kedua. Kemudian fi'il tahwil tu, ambilkan sikit ni. Fi'il tahwil misal secara sardan Fi'il tahwil di mana-mana sayyara, mana merubah, iaitu ada 7. Yang pertama, okey, sayyara. Mana sayyartu tina khazafa. Mengubah oleh aku akan tanah itu khazafan. Sebagai apa? Khazafan khazaf, tembikar. Okey. Wa ja'ala, dan ja'ala. Pada firman Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah. Ini ada kisah yang ni. Kisah Tuan Guru, karena sebut apa? Ketika nak isi minyak kereta ni, dekat pam minyak ni, nak isi 50. Berapa je duit dia ada? Nak isi 50. Sekali cashier tak terima. Duit 50 tu macam terkoyak ke apa semua. Masuk kereta nangis. Ditanyalah, sebab apa menangis Tuan Guru? Cik mungkin ingat, sedih 50 tak terima. 50 tau? RM50. Kalau kita 200 kena, tu je duit kita ada, nak isi minyak. Kalau tak ada ni. Secara zahir kita mungkin menyangka macam tu. Tapi dia ingat ayat ni. Aqadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dia nangis pada kata, ini baru kat dunia. Ke-50 ni bagi kat cashier tak terima. Ke akhirat nanti bawa dengan amalan kita Allah tak terima. Macam mana pula? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna, kata Allah, amadna, kami tuju kepada perkara yang mereka lakukan daripada amalan, faja'alnahu, maka kami jadikan amalan itu haba'an mansura, bagai debu yang berterbangan macam tu, tak ada nilai. Bayangkan kat sini ni konsep apa yang paling penting dalam beramal? Ikhlas. Untuk ilmu dan sebagainya, pastikan kena ada ikhlas. Hiasi diri dengan ikhlas. Belajar, tak nak apa-apa, tak nak orang sebut ke sebagai orang pandai ke, hafal banyak ke, tak perlu. Dia senyap. Sampai kan jadi apa, pujian dan kecilan orang tu macam sama. Antum tak mengharapkan benda tu pun. Okey? Altul je. Okey? Jangan perasan, aku dah banyak ni ustaz, apa puji ke? Aku dah berfungsi kelas ustaz, tak puji, tak perlu. Altul saja. Okey? Penting sangat ikhlas. Wahaba misalnya, wahabanillahu fidaka. Allah menjadikan aku itu fidaka. Fidaka tu apa? Tebusan. Fidaka abi wa ummi. Ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi. Wahai Rasulullah, tebusan kamu itu ialah ibu dan ayahku. Ada peringkat kecintaan. Jikalau seseorang nak nyawa Rasulullah dan dia bolehkan untuk menebus, aku boleh ambil ibu dan ayah orang yang paling kasih ini sebagai tebusan engkau ya Rasulullah, sebab engkau yang aku lagi kasih daripada ibu dan ayah. Itu maksud dia. Wahabaniluhu fidaka. Allah mengubah aku itu fidaka sebagai tebusan bagi kamu. Okey, wa takhidha ka qouli ta'ala la takhidta alaihi ajra, satu riwayat, satu qiraah. Kerana wattakhadallahu Ibrahim khalila wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamudu fi ba'd. Okey. Kemudian radda. Faradda syu'urahunna sudabida. Okey, itu maf'ul yang kedua. Warudda wujuhahunna albidha suda. Nampak tu. Itulah kita nanti tu. Apa ni? 2 masa tu, siang dan malam semua tu akan mengembalikan rambut-rambut kamu tu yang hitam tu akan kembalikan kepada bidha, sebagai yang putih. Dan muka-muka kamu yang putih-putih ni akan jadi kepada hitam. Nampak tak? Sebab tu dunia semata-mata. Okey? Maksudnya kecantikan sementara saja, jangan iktimat kepada kecantikan luaran saja. Okey. Wa khussa bit ta'liqi wal ilgha'i ma min qabli hab wal amrahab qad ulzima. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okey, masuk pada nusa. Sebenarnya